Saya tengok juga video tu. Dan tuan-tuan, kita kalau nak kata tak ada jihad, dia benda yang berat untuk tak ada. Bila kita hukum tak ada jihad, artinya kita menghukum orang yang terlibat itu tidak mati syahid. Satu. Yang kedua, bila kita hukum tak ada jihad, artinya kita menghukum bahawa orang lain tak perlu support orang yang berjihad itu. Dia ada banyak kesan-kesan lain. Bila kita hukum perbuatan itu tidak dinamakan jihad, artinya kita menganggap orang itu berperang di atas hawa nafsu. Kita tak kata, betul kita tak kata, tapi maksud di sebaliknya, kita menganggap orang itu berperang di atas hawa nafsu. Jihad haram, perang haram melainkan jihad. Okey, orang Islam tak boleh pergi perang melainkan kerana Allah. Apa hukum perang kerana mempertahankan bangsa? Tak ada kena-mengena dengan agama. Dua bangsa pergi perang, selepas orang tu memeluk Islam, dia perang kerana mempertahankan bangsa, dia haram. Mempertahankan tak apa, memperjuangkan. Bertahankan, Nabi suruh kita pertahankan nyawa kita dan sebagainya, pertahankan harta kita, tapi memperjuangkan atas nama bangsa itu haram. Maka lepas Islam, jihad hanya ada untuk agama. Perperangan atas nama agama dan jalan yang diredai oleh agama. Jalan yang diredai oleh agama namanya jihad. Harta, pertahankan harta namanya jihad. Jalan yang diredai oleh agama. Pertahankan maruah manusia jihad, sebab jalan tu diredai oleh agama. Pertahankan wilayah orang Islam tu namanya jihad, sebab dia diredai oleh agama. Kalau kita nafikan perkataan jihad, dia benda yang berat. Tak nak tolong, tak apa, tak payah tolong. Lantak kau tak nak tolong. Tapi menafikan perbuatan orang itu sebagai jihad, itu melampau. Apatah lagi dengan tafsiran yang bercanggah. Betul, Allah sebutkan diringankan kepada kamu. Kalau kamu 100 orang, kamu lawan dengan 200 orang. Betul, ayat itu disebutkan. Tapi ulama tafsir menyebutkan ayat itu bererti kalau kamu kurang daripada separuh lawan, kamu tak wajib berlawan. Kalau kamu rasa kamu lemah daripada separuh, kamu tak wajib berlawan. Tapi ayat itu tidak sekali-kali membatalkan orang yang kurang dan mereka pergi berlawan. Itu cerita lain. Itu cerita lain, beza. Kita seorang, 10 orang datang masuk rumah kita, rogol isteri kita, rompak harta kita. Kita kata apa? Oh, tak boleh aku lawan, haram, berdosa sebab dia 10 orang. Itu tafsiran bodoh. Maaf bahasa kasar, tapi itu tafsiran bodoh. Mana boleh kita nafikan perkataan jihad? Kalau kita tak mau lawan dalam keadaan orang rompak rumah kita, kita kata, oh dia ni ramai, kalau aku lawan aku confirm kalah, aku tak nak lawan. Tak apa, itu lain. Itu artinya apa? Kita tidak mewajibkan atas diri kita lawan. Dia cerita lain. Berbeza dengan kita mengharamkan diri kita lawan. Dan yang penting pandangan ini dibantah oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas bantah. Saya bubuh dalam Facebook 2-3 hari lepas ni, saya akan sebut semula. Ibn Abbas sebut. Kat mana saya sebut, saya tak ingat lah. Nanti saya cari semula, tentang tengok kat bawah saya sebut. Ibn Abbas kata, jangan kamu ditipu oleh perkataan ini. Perkataan orang yang membatalkan jihad kerana bilangan kamu tak sampai sama dengan bilangan musuh. Tuan-tuan, untuk panjangkan sedikit, fatwa Al-Albani untuk minta orang keluar daripada Baitul Maqdis. Saya tak nak bincang tentang fatwa itu. Allah merahmati Al-Albani. Dia mengkehendaki kebaikan bagi orang supaya tidak berlaku pertumbuhan darah dan sebagainya. Kita berbeza dengan dia atau bersetuju dengan dia, itu urusan kedua lah. Tapi yang penting, orang yang menafikan jihad di Palestin ini, mereka telah mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan salaful ummah. Itu bukan pendirian salaf. Ibn Abbas bantah pandangan itu. Dia satu, logik akal kita fikir pun itu pandangan yang agak tak logik. Menafikan jihad, benda yang besar. Tak suka tak payah tolong. Itu benda penting. Tapi nafikan, dan bezanya, peliknya, panjang cerita, terus cerita. Banyak benda yang kita buat bercanggah dengan syarak. Asalnya banyak benda yang bercanggah dengan syarak. Dan bila sebahagian orang buat benda yang bercanggah dengan syarak, kita sokong. Kita kata tak apa, itu bagus, sebab orang tu kawan kita. Tapi sebahagian orang lain buat benda pertahankan syarak, oh, kita hentam habis-habisan. Kita hentam usaha mereka. Sebab apa? Sebab mereka bukan kawan kita. Negara ni kan, Allah bagi, cerita pasal negara ni, contoh mudah. Allah bagi dan Allah minta. Apa Allah bagi? Allah bagi kekayaan kepada negara Islam.
Itu Allah bagi. Allah janji, kamu keluarkan kafir, Allah bagi kekayaan. Apa Allah minta? Sediakan kekuatan untuk takutkan musuh Allah, takutkan musuh kamu dan musuh-musuh lain yang kamu tak tahu. Allah tahu siapa mereka. Allah bagi, Allah minta. Negara-negara sebahagiannya mereka ambil kekayaan yang Allah bagi. Apa mereka buat dengan kekayaan tu? Mereka ambil kekayaan tu dan mereka kuatkan ketenteraan musuh Allah. Beza ni, Allah suruh ambil kekayaan, kuatkan diri kamu untuk lawan musuh. Mereka buat benda lain. Ambil kekayaan ni, dengan kekayaan ni mereka pergi kuatkan musuh Allah. Itu kita support. Sebahagian orang mereka support, ini tak apa, ini bagus, ini maslahah, ini baik. Orang yang berjihad mempertahankan tanah air mereka, dia boleh kata pula, oh ini bukan jihad sebenarnya. Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh seru negara Islam pergi sokong, seru tentera negara Islam pergi tolong. Kita tak seru benda tu. Kita pergi yang sekerat dua yang ada pertahankan tanah air mereka. Kita kata mereka ni bukan jihad, ni tak ada jihad. Ini perkataan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Wallahu a'lam. Apa asbab nuzul ayat tu? Pasal korang kira Razwan Mu'tah 3,000 berbanding 200,000 orang Rom. So nak tahu asbab nuzul ayat yang tadi separuh. Wallahu a'lam. Saya kena minggu depan insya-Allah kita cerita detail sikit bab ni. Saya kena rujuk balik tafsir. Cuma ringkasnya para ulama sebutkan Allah turunkan ayat tu permulaannya umat Islam pergi perang Badar, mereka menang, dan selepas tu Allah turunkan ayat kedua yang Anfal. Saya ingat peristiwa tu perang Badar tau, Anfal benda tu berlaku. Bila tentera Islam banyak kalah, sikit pun menang kan? Benda tu berlaku. Even peperangan selepas itu juga, apabila mereka berperang, tentera Islam lebih sedikit. Dalam perang Mu'tah dan sebagainya, tentera Islam sedikit. Jaish Usamah, apabila selepas Nabi wafat, apabila Abu Bakar hantar tentera Usamah, mereka berperang dengan musuh yang lebih ramai daripada mereka. Cuma yang pentingnya, untuk mengharamkan jihad tak boleh. Bila tentera kita sikit, tidak mewajibkan jihad dan mengharamkan jihad, dua benda yang lain. Itu benda yang kita kena faham. Beza. Tidak wajib solat witir, okey, dia berbeza dengan haram solat witir. Dua benda yang betul-betul berbeza. Kalau nas kata tidak wajib, dia memberi, mungkin benda tu sunnah, mungkin benda tu mandub, mungkin benda tu tadhiyah, mungkin benda tu dianggap korban kita di jalan Allah. Tapi kalau kita kata haram, artinya kita kata itu maksiat. Ganjil kalau kita kata orang keluar pergi jihad ni buat maksiat. Wallahu a'lam. Minggu depan kita cerita detail sikit tentang ayat tu. Dia katakan fardu ain, jihad bila tanah Islam kebanyakan dikuasai oleh kafir lah. Tuan-tuan, dia bukan pasal tanah saja. Maruah seorang orang Islam dibunuh, seorang dia dibunuh, Nabi isytiharkan jihad. Atau ditangkap. Seorang ditangkap, Uthman ditangkap. Uthman ditangkap, Nabi isytiharkan jihad. Kita Syekh Al-Albani pakai hujah Al-Albani, dia pakai sebelum hijrah ke Madinah Nabi tidak berjihad, Nabi bertahan. Banyak takwil daripada perkataan tu, banyak takwil daripada peristiwa tu. Boleh jadi Nabi buat begitu kerana lemah, boleh jadi. Dan boleh jadi juga Nabi buat begitu kerana tidak ada negara. Sebab lepas ada di Madinah, siapa sahaja yang buat masalah dengan orang Islam, Nabi perang. Tak kira musuh lebih ramai ke, musuh lagi sikit, Nabi perang ke semuanya. Hatta orang langgar perjanjian dengan orang Islam, Nabi perang. Sampai berita Uthman ditangkap, Nabi siapkan tentera pergi perang. Jadi selepas hijrah keadaan dia berbeza. Selepas hijrah Nabi tak tunggu, Nabi tak kira, oh ini ramai daripada kita tunggu dulu. Tak pernah berlaku. Itu berlaku sebelum daripada hijrah, sebelum mereka berperang. Mula sahaja mereka perang, siapa sahaja ajak perang, mereka perang. Mereka menang dan mereka kalah. Wallahu a'lam. Satu-satunya tentera peperangan yang orang Islam kuat ni Hunain je. Tenang, kuat. Itu pun Allah uji mereka. Tentera lain semua mereka lebih kurang. Mereka kurang kekuatan, mereka kurang ramai, tapi mereka tetap melawan. Okey, guna. Subhanallah.